Dalam motor dia baca Yasin, ya Allah, kalau ada rezeki motor tu pulangkanlah balik ya Allah. Kalau motor tu dah hilang tak dapat balik, gantikanlah yang lebih baik daripada itu. Isteri balik langsir berdoa, ya Allah, janganlah jumpa ya Allah. Dapatlah rasa motor baru. Ni kena faham, Allah nak naikkan darjat. Yang keempat, Allah hendak mengajar pelajaran ibadah yang sangat berharga. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan kena api. Masak-masak dekat dapur tadi, terbakar tangan. Duk masak baju ni, terbakar api dapur. Tak sedar api tu menyala, sambil duk tengok anak. Jangan tengok TV je, duduk kacau ni. Api ni kena. Terbakar tangan ni, masuk hospital. Allah Ta'ala sebenarnya nak ajar kamu macam mana cara nak tayamum orang sakit. Kalaulah tak sakit, tak belajar tayamum, tuan-tuan. Kalaulah tangan tak terbakar, tak tahu cara nak semayang orang terbakar macam mana. Kalaulah kamu tak sakit, anak kamu pun tak tahu cara-cara nak semayang orang sakit. Dengan sebab mak dia masuk hospital, suami dia pergi tanya dekat ustaz, isteri saya tangan terbakar, macam mana dia nak semayang ustaz, nak ambil wuduk macam mana ustaz? Doktor kata wuduk tak boleh ambil, debu tayamum pun tak boleh kena ustaz. Jadi macam mana ustaz? Macam mana nak ambil wuduk ustaz? Kalau gitu ambil belah sini sajalah, yang belah sini tak payah ambil. Okey, kalau saya dah semayang macam itu, isteri saya dah semayang, tangan belah kanan tak ada wuduk, tak ada tayamum ustaz, bila dia sihat nanti kena qada dah ustaz. Nampak tak tuan-tuan? Dia mari tanya dah. Dia pun balik pergi cerita kat isteri dia, kamu tak payah wuduk, tak payah tayamum, yang itu dimaafkan, basuh yang elok je. Nak basuh macam mana abang? Tangan belah sini udah tak boleh angkat, nampak ni ha? Macam mana nak sapu sini? Lu taklah baca ke nama ni? Macam mana nak sapu macam mana? Oh ya, tak ya juga ya. Abang mu tak habis tanya. Dia telefon ustaz balik, ustaz, isteri saya tangan dia tak boleh gerak ustaz, jadi macam mana nak ambil wuduk ustaz? Boleh tak saya tolong ambilkan wuduk? Nampak tak tuan-tuan? Kita pun belajar. Boleh. Macam mana saya nak ambil wuduk ustaz? Batal lah sembahyang saya ustaz. Pakai sarung tangan. Oh, tak tahu saya. Nampak tak tuan-tuan? Sebenarnya dia nak mengajar. Oh, pakai sarung tangan. Sarung tangan tu yang kain ke yang getah ustaz? Jangan ambil yang getah, jangan ambil yang kain, ambil yang getah. Kalau kain tak ci. Oh. Okey ustaz, kalau saya tak ambil wuduk ustaz, macam saya ambil kain tuala dalam buka paip, kain tuala tu saya basahkan dengan iPad, kemudian saya perah, saya ambil wuduk untuk isteri saya ustaz. Sah tak ustaz? Tak boleh, tak sah. Itu tidak memindahkan air, itu mengelap, hukum dia tak sah, itu tak dikira wuduk. Oh, ada faedah juga. Bini saya kena api saya. Banyak faedah dia. Masalah kita hari ni bila terbakar, kita maki dekat dapur tu. Celaka betul dapur ni. Kita salah dekat baju. Yang kamu gatal pakai baju masa masak, buat apa? Janganlah pakai baju. Bila tak terbakar, orang mengendap isteri dia daripada tingkap dapur, dia marah isteri dia pula. Abang, orang mengendap tadi abang, saya tak pakai baju pula. Yang kamu tak pakai, buat apa? Kata dia. Pakai salah, tak pakai salah. Jadi semua serba salah. Cubalah tuan-tuan faham. Sesuatu benda yang berlaku mesti pengajaran. Motor tuan-tuan hilang, cukup sekali hilang. Lepas ni tuan-tuan, beli mangga besar-besar, rantai besar-besar, ikat kat tiang masjid. InsyaAllah tak hilang lah. Kasut tuan-tuan, aku kalau kasut letak di sini lebur. Beli pedai ayam, mangga ayam, pelekat di situ tuan-tuan. Ilek yang main kunci. Tup jatuhlah jamban kunci. Oh sudah tuan-tuan. Yang terakhir, membantu mendidik dengan sabar. Yang terakhir, aku sebelah ada, saya nak beli ipuh jauh ni tuan-tuan. Yang terakhir, bila kita diuji, sebenarnya kita nak test, adakah kita sabar atau tidak. Dan bila kita berjaya, Allah jamin, innallaha ma'as sabirin. Tuan-tuan tak mahu ke Allah duduk dengan tuan-tuan? Kita bukan setakat nak namakan masjid kita Masjid Sabirin aja. Kalau masjid Sabirin, masjid nak buat apa? Kalau nama aja Sabirin. Tuan-tuan kena faham, as-sabirin maksudnya ialah orang-orang yang sabar. Masjid orang-orang yang sabar. Itu makna dia. Masjid orang-orang yang sabar. Tuan-tuan yang datang masjid ni kena jadi sabar.
Aku kena pukul 11 tak berhenti aku belah. Itu bukan sabirin. Itu tak sabar tu. Tok Imam baca ayat panjang. Panjang gila imam malam ni. Dia boleh tengok jam tu. 9:30 baru 4 rakaat. Oh, apa panjang ni? Sabar. Kalau agak-agak panjang, duduk. Boleh semayang sunat tarawih duduk. Cuma dapat pahala setengah daripada yang berdiri. Apa kita nak marah Tok Imam? Walaupun sihat, boleh duduk jika semayang sunat. Rasa malam besok separuh duduk. Setengah pahala pun setengah lah. Janji aku tak letih. Relax. Tak apa tuan-tuan, jangan marah. Biarkan dia orang nak duduk. Cuma yang duduk jangan bangga je. Relax. Itu pun penyakit juga. Ustaz, masalah dia Ustaz, saya duduk pun sakit Ustaz, tak boleh lipat kaki lama-lama Ustaz. Diri pun tak boleh. Duduk lama-lama pun tak boleh. Baring. Dapat ngadak lambung kanan, menghadap kiblat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang berdiri tengok. Sakit ke apa orang tu ni? Tapi orang yang berdiri, yang semayang berbaring tadi dapat separuh orang yang semayang duduk. Mengumpat tidak juga, mengata tidak juga. Islam bagi banyak pilihan untuk buat ibadah. Buat apa kita nak komplain? Buat apa kita nak marah? Serupalah orang tuduh saya macam-macam. Orang kata saya UMNO lah, Talib Baru UMNO lah, lalang lah, apalah, sampai halang saya ceramah. Tanya saya pun tidak, jumpa saya pun tidak, kenal saya pun tidak. Tuduh macam-macam dekat saya. Kamu kenal Ustaz Kazim? Entah. Habis tu kamu tahu mana? Orang cakap. Pahala kamu semayang dapat kat saya. Berapa banyak orang hari ni tuduh saya bukan-bukan tuan-tuan. Padahal dia tak kenal pun saya. Saya mengajar satu tempat, naik lift tingkat 5, tahan tingkat 5, lift berhenti. Udah ada orang dalam lift. Saya pakai kepiah bawa beg. Ustaz ke? Mengajar tingkat 5. Oh. Saya pada tingkat 7. Oh. Lama dah mengajar sini? Adalah 3-4 tahun. Apa Ustaz Kazim kenal? Kenal saya kata. Dia mengajar di masjid di kampung saya. Oh, di mana kampung? Dot. Oh. Sihat dia ya? Rasa sihat lah kot. Tak ada dengar cerita apa. Yang reba saya dia sudah menghadap muka ke dinding. Punya nak tergelak tapi duk tahan. Saya mengaji dengan dia. Nampak sangat pembohong tuan-tuan. Boleh dia kata saya mengaji dengan Ustaz Kazim, ke salam dia lah kalau jumpa insya-Allah. Yang saya ni siapa? Hang tidak kenal, hang mengaku pembohong. Fitnah. Tapi saya ni tuan-tuan sabar. Sebab nama saya pun Kazim. Orang yang marah, orang yang menahan marah di dalam hati. Sebab tu saya tak marah. Ada saya marah tuan-tuan? Nuduh saya bukan-bukan? Tak ada. Saya tak marah. Sebab saya tahu pahala yang menuduh dapat kat saya. Saya senyum saja. Bijak. Sebab tu tuan-tuan jangan tuduh-tuduh. Dan bila tuan-tuan dituduh, tuan-tuan jadi sabar. Bila tuan-tuan difitnah, tuan-tuan jadi sabar. Benda dah biasa. Benda biasa orang tuduh saya macam-macam. Benda biasa. Tapi pahala datang. Pahala tetap dapat. Sebab tu bila diuji, sebenarnya kita semakin sabar. Semakin sabar. Kalau tuan-tuan jadi saya, rasa-rasa letak jawatan jadi ustaz lah. Macam-macam mihnah, fitnah dan sebagainya jadi ustaz. Sedangkan saya rasa tuan-tuan, saya ni buat kerja untuk Islam. Jalan mengajar orang. Satu baru ni 2-3 tahun saya tak jumpa dengan makcik ni. Dia datang jumpa saya. Dia nampak tua dah ustaz ya. Saya ni muda lagi tuan-tuan. Mengaku pula. Betul lah muda lagi. Saya start berceramah 19 tahun umur saya. 19 campur dengan 18, umur saya berapa tahun? Muda lagi. Tapi tuan-tuan tengok macam 60. Pasal saya terlalu banyak berfikir, terlalu banyak bercakap, terlalu banyak merancang benda-benda. Berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan ujian. Tapi tuan-tuan takkan nampak wajah saya gelisah. Saya kata dah, yang gelisah Ahmad Jaiz saja. Gelisah tu Ahmad Jaiz tu. Saya tak ada gelisah, relax. Sebab saya tahu
Ujian